Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Apabila menonton filem yang berjudul Captain Phillip, satu cerita berkenaan sebuah kapal yang membawa kontena telah dirampas oleh lanun Somalia, mengingatkan tragedi yang sama pernah terjadi kepada kapal milik MISC yang dirampas lanun pada tahun 2008. MISC merupakan anak syarikat Petronas yang mempunyai lebih 100 kapal berlayar ke seluruh dunia. Kapal dagang MT Bunga Melati 2 milik syarikat perkapalan dari Malaysia itu telah dirampas lanun di perairan Teluk Aden antara Somalia dan Yaman pada 19 Ogos 2008 jam 10.09 malam. Terdapat 29 warga Malaysia dan 10 warga Filipina di dalam kapal itu semasa kejadian. Kapal tangki MISC Berhad itu membawa minyak kelapa sawit berlayar dari Dumai, Sumatera, Indonesia ke Rotterdam, Belanda. Pasukan lanun itu menggunakan senjata moden seperti AK-47 dan pelancar granat dan memanjat dinding vessel dengan galah. Kapal seberat 32,169 tan itu dibina pada tahun 1997 dan mampu dipintas oleh bot laju lanun. Rampasan kapal tangki minyak kelapa sawit ini dikatakan mempengaruhi pasaran saham sehingga jam 3.06 petang pada 20 Ogos 2008 harga saham MISC adalah pada RM8.60 naik 10 sen. MISC enggan mendedahkan senarai nama kru demi keselamatan mereka dan seorang kru telah dilaporkan terbunuh akibat terkena sebutir peluru yang tersasar. Kapal ini diinsurankan pada UK Mutual Steamship Assurance Association Bermuda dan pendaftaran Lloyd's. Skuad khas telah ditubuhkan oleh MISC Berhad dan Biro Maritim Antarabangsa IMB pada 21 Ogos 2008. Pasukan tindakan kecemasan MISC juga telah dibentuk kerana jaraknya terlalu jauh dari Malaysia. Ketua Biro Maritim Antarabangsa di Kuala Lumpur ialah Noel Chong. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ketika itu, Jeneral Tan Sri Abdul Aziz Zain menjelaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa bersedia ke Teluk Aden untuk membantu mengatasi masalah kapal yang telah dirampas lanun itu. Waktu itu, ATM menunggu tindakan dari pihak Somalia dan Yaman terdahulu sebelum melakukan apa-apa tindakan. Kemudian, negara telah mendapat berita bahawa satu lagi kapal milik MISC, kapal MT Bunga Melati 5 telah dirampas oleh lanun di Teluk Aden antara Somalia dan Yaman jam 9.50 malam pada 29 Ogos 2008, 10 hari selepas kejadian pertama yang berlaku pada 19 Ogos 2008. Kapal itu dikendalikan oleh 41 anak kapal termasuk 36 warga Malaysia dan kru penyelenggaraan sementara warga Filipina. Kapal itu membawa 30,000 metrik tan bahan petrokimia dari Yanbu, Arab Saudi ke pelabuhan Singapura. Teluk Aden merupakan tanduk benua Afrika. Lebih 20,000 kapal melaluinya setiap tahun menuju ke terusan Suez. Kebanyakan kapal kargo, kapal tangki dan kapal persiaran yang melalui laluan 200 km dari pantai Somalia tidak diiringi oleh kapal pengiring dari tentera Marine yang lengkap. Lanun-lanun ini mendapat inspirasi dari kegiatan lanun di Selat Melaka dan lain-lain untuk mendapatkan wang tebusan. Tentera Marine Amerika Syarikat telah bekerjasama dengan Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand secara rasmi dan tidak rasmi untuk memantau keselamatan Selat Melaka. Oleh yang demikian, mereka beralih lokasi ke perairan Somalia. Masih tidak dapat dipastikan apakah lanun ini dari kumpulan yang sama atau tunas baru. Namun, nama kumpulan lanun ini tidak dapat dipastikan berbanding dengan di Selat Melaka. Lanun menggunakan bot yang canggih dan bersenjata, pelancar roket, pelancar granat, sistem kedudukan sejagat GPS dan berpengetahuan dalam perlaluan kapal antarabangsa. Mereka pantas bergerak pada waktu malam mengejar kapal-kapal tangki dengan bot laju dan bot nelayan serta menggunakan galah aluminium untuk naik ke atas kapal. Anehnya, gerombolan lanun ini mempunyai hierarki menyamai tentera Marine dan kelihatan terlatih. Lanun Somalia memilih kapal tangki Malaysia kerana mempunyai bekalan makanan halal yang banyak, sedangkan nakhoda kapal dan kelasi enggan menggunakan kekerasan kerana tidak mahu sesiapa cedera. Jika mereka melawan, kapal mungkin akan dibakar dan kerugian lebih besar. Tumpahan minyak mentah bertahun-tahun dan nama baik syarikat akan terjejas. Kapal yang ditenggelam sukar untuk ditimbulkan semula dan membahayakan laluan kapal antarabangsa. Biasanya, syarikat insurans antarabangsa enggan menerima risiko tinggi. Lanun-lanun ini mahu memberi malu kepada kerajaan Somalia yang lemah dan mengamalkan pemerintahan tidak demokratik. Sebaliknya, pemerintahan diktator, tentera Marine Somalia, Kenya dan Yaman tidak berupaya mengawal pintu laut Laut Merah yang lebar dan panjang itu. Kebanyakan negara di pesisir Laut Merah ini kaya raya seperti Arab Saudi, Iran, Israel dan lain-lain. Tetapi nelayan di Somalia dan Yaman kekal hidup daif dan melarat.
Sebuah unit khas ditubuhkan oleh Wisma Putra di Kuala Lumpur bagi memantau kapal tangki MISC yang dirampas di Teluk Aden. Pasukan Komando Tentera Laut Malaysia bersama 2 buah kapal perang berlayar segera ke pantai Somalia bagi mengiringi 4 lagi kapal MISC. Tan Sri Abdul Aziz Zainal memutuskan cara diplomasi lebih diutamakan. Tindakan ketenteraan mendedahkan kepada risiko kematian dan kemusnahan lebih besar kerana lanun-lanun ini lebih rela mati. 2 buah kapal perang telah dihantar ke sana untuk tujuan pemantauan keadaan, bukan untuk menyergap lanun-lanun tersebut. Tuntutan 10 juta ringgit diminta oleh lanun kepada pihak MISC dan kerajaan Malaysia tidak dapat berbuat apa-apa kerana lanun enggan berunding dengan kerajaan Malaysia. Biasanya tindakan menurut norma antarabangsa akan dibuat. Nyawa kru kapal lebih penting kerana tidak ada galang ganti, tetapi tindakan membayar tebusan hanya akan menggalakkan lebih banyak aktiviti pelanunan. Kapal dari timur yang hendak ke Laut Mediterranean terpaksa juga melalui Teluk Aden yang penuh dengan lanun itu. Pilihan lain terpaksa menungkah Tanjung Harapan di Afrika Selatan seperti Vasco da Gama pada abad ke-15. Pemantauan satelit dan meminta bantuan Kuasa Besar Amerika Syarikat terpaksa dilakukan oleh negara-negara Islam di pesisir Teluk Aden dan Laut Merah ini. Hegemoni Amerika akan berkembang ke Afrika Utara dan Semenanjung Arab. Sistem pesanan ringkas SMS pada 24 Ogos dihantar ketika kapal tangki MT Bunga Melati 5 berlabuh di Arab Saudi. Seorang rakyat Malaysia, Nur Razrina Mat Saleh, menyatakan adiknya Muhammad Nazri Mat Saleh memberitahu melalui khidmat pesanan ringkas SMS bahawa dia dan rakan-rakannya tidak tahu menahu tentang rampasan pertama itu. Muhammad Nazri berasal dari Kampung Kerasak, Limbat, Kota Baru, Kelantan. Dia mula bekerja secara kontrak dengan MISC sejak Disember 2007. Dalam masa yang sama, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Datuk Muhammad Hatta Abdul Aziz menyatakan bahawa rundingan dengan lanun-lanun yang menawan 2 kapal MISC diadakan oleh pihak MISC pada setiap hari. Rundingan telah dilakukan dalam bahasa Inggeris memandangkan lanun enggan menggunakan bahasa Arab. Rundingan pula tidak melibatkan kerajaan Malaysia. Manakala lanun membenarkan anak kapal yang kesemuanya Islam untuk menunaikan ibadat puasa sepanjang ditahan. Pengurus Besar Jabatan Perhubungan Korporat MISC ketika itu, P. Fiona, menjelaskan bahawa bekalan makanan cukup banyak. MISC menetapkan 30 hari untuk menyelesaikan kes itu. Malaysia telah menghantar 2 buah kapal perang, KD Lekiu dan KD Inderapura, dan sebuah kapal peronda pesisir pantai KD Pahang untuk melindungi kapal-kapal MISC yang melalui perairan itu. Tan Sri Abdul Aziz Zainal berkata, ATM hanya akan bertindak sekiranya diberi arahan atau atas permintaan MISC. Pasukan khas laut Pascal turut dihantar sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku kejadian tidak diingini. Panglima Armada Tentera Laut ketika itu, Laksamana Madya Datuk Ahmad Kamruzaman Ahmad Badaruddin, mengetuai operasi menyelamat. Kapal-kapal itu kemudian singgah di Kepulauan Maldives. Pengarah Perhubungan Awam Kementerian Pertahanan ketika itu, Kolonel Fazlid Osman Marichan Idris Marichan, memberitahu bahawa MT Bunga Melati dibebaskan pada 30 September 2008 pada jam 4.14 pagi. MISC membayar $2 juta bagi setiap kapal. 2 buah kapal itu akan bertukar anak kapal di pelabuhan Djibouti. 30 kapal lain turut dirampas dan wang tebusan telah dibayar, tetapi ada yang belum dibebaskan. Jumlah sebenar wang tebusan yang dibayar pada waktu itu tidak akan diberitahu kerana masih ada kapal dari negara lain yang belum dibebaskan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika itu mengambil alih jawatan Menteri Pertahanan Malaysia ketika 2 buah kapal ini dirampas. Lanun-lanun ini mahir menggunakan internet dan boleh berbahasa Arab, tetapi mereka enggan berunding dalam bahasa Arab. Lanun ini dapat mengetahui sebarang perkembangan dan kebocoran maklumat yang berlaku di Malaysia. Pengerusi Petronas dan pengerusi MISC Tan Sri Muhammad Hassan Marichan menjelaskan kapal MISC tidak akan menukar laluan dari terusan Suez ke Afrika Selatan kerana memakan masa hampir 21 hari dan tentu merugikan MISC. Cuaca pula tidak menentu dan lautan sangat bergelora di Tanjung Harapan. Semua rakyat Malaysia, terutama keluarga mangsa, amat gembira kerana mangsa tebusan dibebaskan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Reuters melaporkan lanun-lanun itu menuntut $4.7 juta Amerika untuk membebaskan 2 kapal MISC yang membawa kira-kira 80 anak kapal itu. Diharapkan kes seperti ini menjadi kes yang terakhir kerana semestinya apabila membabitkan tragedi sebegini, nyawa menjadi taruhan. Sekian.